Bismillahirrahmanirrahim. Menghapuskan golongan murtad secara menyeluruh setelah menghadapi kumpulan murtad yang datang menyerang Madinah, mengempu Madinah, dapat dikalahkan. Lalu Abu Bakar mengatur strategi menyerang kumpulan murtad di semenanjung tanah Arab. Kesan daripada kemenangan itu telah membangkitkan keberanian dan semangat berkabar-kabar umat Islam. Jelas Allah SWT memberikan pertolongan kepada agamanya, menjadikan iman umat Islam bertambah kuat dan bersedia untuk berkorban dengan apa sahaja bagi menegakkan Islam dan mempertahankannya. Jelas, walaupun Nabi wafat, Islam tak mati. Ada kumpulan orang Islam yang meneruskan perjuangan. Zaman Nabi, Nabi memimpin. Tak ada Nabi, para sahabat. Tak ada sahabat, tabi'in. Tak ada tabi'in, ulama-ulama. Akan ada sehingga akhir zaman. Firman Allah Ta'ala, surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala berjanji, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agama, daripada Islam ini, kamu jangan ingat Islam ini mati, Islam tak mati. Allah Ta'ala akan munculkan, akan lahirkan satu kaum, satu kumpulan di kalangan orang Islam yang sifat-sifat mereka, Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Mereka menjunjung perintah Allah dengan penuh kasih sayang. Seluruh ajaran Islam. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Dengan sama-sama Islam, walaupun mereka balah, mereka merendah diri. Menunjukkan kekuatan terhadap orang-orang kafir. Dengan orang kafir tak tunduk sekali kali. Mereka berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah, yang sanggup mengorbankan harta, jiwa, raga mereka untuk mempertahankan Islam. Meninggikan agama Allah. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Itu semua kurnia Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki, yang dipilih kalangan hamba-Nya. Allah Ta'ala maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala pilih kalangan orang Islam, kumpulan yang sanggup berjuang menegakkan Islam. Ini akan ada. Sesungguhnya wali kamu Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Mereka itu rokok pada Allah Ta'ala. Barang siapa yang berwalikan Allah dan Rasulnya, itulah dia kumpulan Islam. Kumpulan Islam tidak boleh dikalahkan. Mesti mendapat kemenangan. Ayat ini menyatakan Islam tidak mati sehingga hari kiamat. Bila Allah Ta'ala nak kiamatkan, Allah Ta'ala matikan ulama-ulama. Tak ada orang yang Quran lagi. Tak ada orang beribadat, berlakulah kiamat. Selagi ada orang buat ibadat, kiamat tak berlaku lagi. Ini akan ada kumpulan Islam. Di mana kumpulan Islam wujud. Sanggup berkorban apa sahaja. Ramai dalam kalangan umat Islam yang menyertai tentera bagi menentang fitnah murtad. Terdiri daripada para ulama, sahabat. Dan mereka yang menghafaz Al-Quran. Mereka menjadi contoh kepada orang lain dalam berjihad. Perolehan zakat daripada pelbagai sumber turut meningkat berkali ganda yang menguatkan lagi kerajaan
dan persediaan pertahanan negara Islam. Apa yang mengagumkan ialah terlibat dalam perang melawan orang murtad ni ulama-ulama sahabat. Ulama-ulama sahabat termasuk mereka yang hafal Quran. Yang hafal Quran. Mereka ni bukan saja duduk mengajar di masjid, rokok je. Duduk mengajar, tidak. Bila berlaku murtad, mereka bangkit berperang, mengangkat senjata sama. Berperang, memimpin orang ramai untuk berjihad. Melawan orang murtad. Melawan musuh-musuh Islam. Bukan tunjuk nguku je wangok sangat. Kalau dah alim kat, hadap. Ini tak. Ulama-ulama sahabat bangkit berjuang. Dan mereka yang hafal Quran bangkit berjuang sehingga ramai yang mati syahid. Ramai yang mati syahid. Bila ramai yang mati syahid, Abu Bakar bimbang. Takut Quran hilang. Takut ilmu hilang. Masa tu tak ditulis lagi Quran ni. Keadaan menjadi lebih kuat apabila tentera pimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pulang membawa kemenangan. Ketika dalam perjalanan pulang mereka telah berjaya menguasai kabilah Arab yang berada di bawah pengaruh kerajaan Rom, Byzantine. Semangat lebih berkebut lagi bila tentera Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, yang dihantar memerangi Rom, kerajaan kuasa besar dunia, Byzantine. Oleh kerana ayah dia, termasuklah Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, syahid dalam peperangan Mu'tah yang terkenal melawan tentera Rom, kuasa besar dunia. Lalu Nabi membentuk tentera dan suruh Usamah bin Zaid jadi ketua. Usamah yang usia terlalu muda, dalam 20 tahun, tak apa 20 tahun, setengah ulama kata. Jadi pemimpin tentera, jadi panglima, menyebabkan orang tak puas hati. Kerana laki orang muda sangat. Nabi tak berdali. Dulu mu tak setuju dengan ayah dia. Tak setuju dengan dia pula. Kemudian Usamah nak keluar, Nabi wafat. Bila Nabi wafat, tiba-tiba Abu Bakar suruh tentera Usamah terus pergi. Dalam keadaan kabilah Arab murtad. Sahabat-sahabat merasa bimbang. Rasa takut. Madinah dalam keadaan bahaya. Tiba-tiba suruh Usamah tentera ni pergi perang Rom. Perang Rom, lawan kuasa besar dunia. Patut jaga Madinah lah. Tapi Abu Bakar mempunyai pandangan yang jauh. Sehingga sahabat-sahabat bermesyuarat. Bermesyuarat, minta rayu Abu Bakar jangan lepas tentera Usamah ni pertahan Madinah. Orang lain tak berani dengan Abu Bakar, suruh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi menghadap Sayyidina Abu Bakar, Khalifah. Dah salah. Suruh Usamah pergi Madinah dalam keadaan bahaya. Abu Bakar terus pegang janggut Sayyidina Umar, pegang kepala dan menengkeng. Ajabbarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Muni samsing masa jahiliyah, masa Islam penakut, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kajar, terduduk. Lalu tentera Usamah terus pergi berperang dan berjaya balik. Ini sebagai satu perang saraf, perang politik, di mana bila tentera Usamah dilepaskan melawan kuasa besar, kabilah-kabilah Arab menganggap Islam masih kuat. Dalam keadaan begini pun nak lawan kuasa besar, ni tak boleh main ni. Ini bila tentera Usamah balik, sahabat-sahabat lagi bersemangat melihat kejayaan dan semangat untuk lawan murtad lebih berkebut lagi. Kejayaan itu memberikan kesan yang hebat kepada kabilah Arab yang ditemui oleh mereka sepanjang perjalanan pulang, sekaligus menunjukkan bahawa kerajaan Islam yang berpusat di Madinah masih dalam keadaan yang sangat kuat. Bila tentera Usamah balik dan berjaya mengalahkan musuh di tengah jalan, menyebabkan kabilah yang murtad ini rasa gerun. Sedar Islam ini masih kuat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memerintah Usamah radhiyallahu an dan bala tenteranya supaya berehat. Tentera Usamah disuruh berehat kerana berjalan jauh. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menyerahkan amanah kepada Usamah untuk memimpin kota Madinah ketika Khalifah keluar memburu kumpulan murtad. Masa Abu Bakar keluar menyerangi murtad yang nak serang Madinah, Usamah ditugaskan untuk mengawal Madinah sambil berehat.
Sewaktu khalifah ingin bergerak lebih jauh untuk memburu dan memerangi kemudian murtad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berdiri hadapannya, saya berkata, bila Abu Bakar nak pergi lagi keluar Madinah, nak bergerak jauh lagi, Sayyidina Ali pitah depan, halang Abu Bakar. Dan dia berkata, ila aina ya khalifata Rasulillah, aqulu laka ma qala Rasulullah sallam yaum Uhud. Hendak ke mana wahai khalifah? Aku ingin mengucapkan kepadamu apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepadamu pada hari peperangan Uhud. Aku nak peringat pada khalifah apa yang pernah Nabi sebut di hadapan Khalifah Abu Bakar masa perang Uhud. Sim saifak wala tafja'na binafsik. Sarungkan semula pedangmu, jangan kamu menyusahkan kami dengan dirimu. Balik ke Madinah, sarungkan pedang, biar orang lain perang. Mu khalifah, mu ketua negara. Pada hari perang Uhud, pernah Nabi suruhmu sarungkan pedang, jangan hunus. Nabi halang Sayyidina Abu Bakar. Unggapan di atas ialah ucapan Rasulullah ketika Abu Bakar bersedia untuk membunuh anaknya, ya Abdurrahman, yang masih kafir ketika perang Uhud. Setelah itu anaknya memeluk Islam dan menjadi pejuang Islam yang berani. Kepahlawanan Abdurrahman radhiyallahu anhu dapat disaksikan dalam banyak medan peperangan. Ceritanya masa perang Uhud, anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar kafir lagi. Dia cabut pedang nak pergi tetok anak dia, Abdurrahman bin Abdurrahman, anak dia Abdurrahman yang kafir, belah orang kafir. Nabi kata, shim saifat la tafja'na binafsik. Sarungkan semula pedangmu, jangan kamu menyusahkan kami dengan dirimu. Nabi kata Abu Bakar. Jadi aku nak kata macam Nabi kata padamu pada hari perang Uhud. Nyata nasihat Nabi ini betul. Akhirnya Abdurrahman masuk Islam, jadi pahlawan Islam yang berperang di zaman Khulafa' Rashidin. Pahlawan yang terkenal setelah masuk Islam. Ali radhiyallahu anhu meneruskan katanya, "Wallahi la in usibna bika la yakunu lil Islam nizaman abada." Demi Allah, sekiranya kami ditimpa dengan kekalahan, gugur syahidmu wahai khalifah, maka buat selamanya tinggallah Islam dalam keadaan kelang kabut tanpa aturan. Mu ni pemimpin, balik ke Madinah, pimpin rakyat, biar kami pergi berperang. Kalau berlakulah mu mati, kata Sayyidina Ali Abu Bakar, mu mati, saya tak tahu apa nak jadi pada Islam. Tak ada orang nak memimpin macammu. Lalu Abu Bakar pulang ke Madinah semula untuk bermesyuarat. Khalifah menyusun semula gerakan penentangan terhadap golongan murtad agar lebih tersusun dan berkesan sehingga mereka dapat dihapuskan. Maka berundur balik ke Madinah, tak jadi nak rangguk pergi perang, bermesyuarat. Kepulangan khalifah bukan kerana takut, tetapi untuk bertindak lebih baik kepada Islam dan umatnya yang berada dalam keadaan yang paling bahaya. Perjuangan yang panjang memerlukan kepimpinan yang bijak dan matang. Akhirnya 11 pasukan tentera dibentuk untuk dihantarkan ke seluruh wilayah yang menghadapi gerakan murtad. Balik Madinah, disusun bala tentera dengan teratur. Cara saya mati. Dibuat 11 pasukan. Khalifah Abu Bakar melantik 11 orang penglima bagi mengetuai misi ketenteraan seperti berikut. Yang pertama, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memerangi Bani Asad, Tamim, yang seterusnya menyerang Yamamah. Khalid bin Walid
yang terkena pedang Allah. Nabi bergelaran dia pedang Allah. Seorang panglima perang yang bijak kalangan sahabat, tugaskan untuk memerangi Bani Asad, Tamim dan menyerang Yamamah. Pengikut Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi Nabi, yang paling besar jumlahnya dan paling ganas. Ini pasukan pertama, Khalid bin Walid yang memimpin. Yang kedua, Ikrimah bin Abi Jahal pula memerangi Bani Hanifah yang diperintah oleh Musailamah. Si pembohong seterusnya meneruskan serangan bagi membabahkan Oman, Mahrah, Hadramaut dan akhirnya ke Yaman bagi membantu para sahabat yang berada di sana. Pasukan kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Abu Jahal kepala kafir, anak dia masuk Islam. Ikrimah ni termasuk dalam lebih kurang 20 orang. Bila Nabi buka Mekah, Nabi mengatakan ada 20 orang ni kalau jumpa mesti dibunuh walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Tetapi banyak yang datang minta ampun, Nabi ampunkan. Ikrimah ni termasuk yang diampunkan. Datang menghadap Nabi, masuk Islam diampunkan. Ditugas panglima yang kedua untuk menentang Musailamah Al-Kadzab yang ganas. Yang ketiga, Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu membantu tentera Ikrimah yang menyerang Yamamah, kemudian bersama ke Hadramaut. Ini pasukan ketiga. Ketuanya Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Yang keempat, Turaifah bin Hijiz. Turaifah bin Hajiz ditugaskan untuk memerangi Bani Sulaim yang merupakan sebahagian kabilah Hawazin. Yang kelima, Ammar bin Al-As ditugaskan untuk memerangi Khuda'ah. Yang keenam, Khalid bin Sa'id bin Al-As pula ditugaskan untuk memerangi di perbatasan Syam. Yang ketujuh, Al-Ala bin Al-Hadrami pula ditugaskan untuk menyerang Bahrain. Yang ke-8, Huzaifah bin Mihsan Al-Ghalfani ditugaskan untuk memerangi kumpulan murtad di Oman. Yang ke-9, Arfajah bin Harsamah Al-Bariqi ditugaskan untuk memerangi kumpulan murtad di Mahrah. Yang ke-10, Al-Muhajir bin Abi Umayyah ditugaskan untuk membantu untuk menyerang Sana'a, Yaman, kemudian membantu serangan ke atas Hadramaut. Yang ke-11, Suwaid bin Muqarrin pula ditugaskan untuk memerangi kumpulan murtad di Tihamah, pegunungan Yaman. Ini sebelah pasukan. Sebelah orang panglima ditugaskan memimpin tentera menyerangi mereka yang murtad. Semua anggota tentera dikumpulkan di perkampungan Dzul Qassah yang dijadikan markah besar operasi ketenteraan. Kemudian diserahkan bendera masing-masing kepada dan masing-masing digerakkan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ada juga sebahagian mereka yang lain diberikan tugasan sebagai penghubung bagi mendapatkan maklumat secepat mungkin daripada semua pasukan. Maklumat itu kemudian disalurkan kepada markah besar dan Khalifah Abu Bakar berada di Madinah bersama anggota kabinet kepimpinannya. Di sana pasukan khusus yang ditugaskan untuk memberi maklumat, mendapat maklumat berita tentang tentera yang berperang, sama ada menang, kalah, memerlukan bantuan, sebagainya, memerlukan bekalan. Zaman tu zaman tak ada telefon, tak ada wireless, tak ada apa. Mestilah digunakan pasukan khusus. Ketua tugas tersebut terdiri daripada yang pertama, Abu Khaisamah An-Najjari Al-Ansari. Yang kedua, Salamah bin Salamah. Yang ketiga, Abu Barzah Al-Aslami. Yang keempat, Salamah bin Waqqas. Salamah bin Waqqas radhiyallahu anhum. Ini penglima. Penglima tertinggi bagi keseluruhan pasukan tentera diserahkan oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang diberikan gelaran pedang Allah
dan Rasulnya daripada Rasulullah SAW. Penyusunan strategi ketenteraan ini menggambarkan kemahiran Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari segi geografi peperangan, taktikal dan teknikal yang tersusun rapi. Semua sebelah pasukan itu, penglima tertingginya ialah Khalid bin Abi Walid radhiyallahu anhu. Jadi penglima tertinggi pada semua sebelah pasukan tentera tadi. Khalid bin Walid yang ketua. Khalid ini ialah Nabi pernah gelar dia Saifullah wa Saifur Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya, yang terkenal dengan handal menyusun saja peperangan. Beliau meletakkan para penglima yang berpengalaman di kawasan yang menjadi sasaran, di samping memposisikan petugas sandaran yang melicinkan perjalanan operasi ketenteraan yang sangat besar ketika itu. Tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sangat hebat, seperti yang diakui oleh ramai pengkaji ilmu ketenteraan barat yang mengkaji sejarah Islam dalam bidang ketenteraan. Di mana apa yang Abu Bakar buat ni menjadi kajian orang barat. Kajian ilmu ketenteraan dikaji oleh kolej-kolej tentera, universiti tentera di seluruh dunia menjadi kajian. Tapi orang Islam tak tahu. Orang Islam ambil orang putih ambil orang Islam. Ini kita kena sedar. Sewaktu gerakan murtad yang masih berselerok dan berpecah-pecah, maka dilancarkan serangan kilat bagi mencatas pergerakan mereka, sekaligus tidak memberikan kesempatan untuk mereka berpadu tenaga menentang Islam. Serangan dilancarkan secara kilat, secara mengejut. Diserang waktu subuh, waktu malam, waktu orang tak sangka, orang bekerja. Serang secara mengejut, menyebabkan mereka boleh mengejutkan musuh, mengalahkan mudah. Selain itu, kuasa besar Parsi dan Rom juga tidak diberikan peluang untuk campur tangan dengan menggunakan golongan murtad bagi menjatuhkan negara Islam dan memadamkan cahayanya yang mula menyerlah. Islam ketika itu bukan sahaja tersebar di semenanjung Arab, bahkan keluar perbatasannya seperti Habasyah. Dalam masa yang sama, gerakan ini menggagalkan usaha kuasa besar dunia Parsi dan Rom yang ada pada masa itu untuk menentang Islam. Dan Islam sudah tersebar luar daripada Arab, iaitu di Habasyah. Habasyah dah masuk Islam. Hal ini bermakna Islam telah mendarat ke benua Afrika di seberang Laut Merah, di samping gerakan perdagangan di wilayah Rom dan Parsi, serta surat-surat yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja. Sebenarnya pengaruh Islam sudah menembusi luas semenanjung tanah Arab, hasil daripada peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga Islam yang berniaga di negeri musuh, ataupun orang kafir datang berniaga di negeri Islam. Sebab itu dalam kaedah diplomatik Islam, diplomatik Islam lain dengan Barat. Negara Barat, bila tak ada hubungan diplomasi, tak ada hubungan dagang. Perniagaan tak ada. Adapun dalam Islam, dibenarkan kita mengadakan hubungan dagang dengan negara musuh, dengan individu tertentu untuk datang berniaga ke negeri kita. Dan orang kita boleh masuk ke negeri kita secara senak-senak. Tujuannya untuk menyampaikan dakwah. Sama ada kita masuk ke negeri dia, ataupun orang dia masuk ke negeri kita dengan keizinan, mu'amman, diberi keamanan dalam tempoh beberapa masa lama. Dia berniaga, dia tengok perangai orang Islam, akhlak orang Islam, tak menipu. Orang Islam ni baik, dan banyak yang masuk Islam. Balik ke negeri dia, sampaikan Islam ke negeri dia. Ini tujuannya. Para sahabat yang utama seperti Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali karamallahu wajah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan lain-lain yang tetap berada di Madinah bersama Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sentiasa mengadakan syura mesyuarat. Pada masa yang sama, mereka sentiasa mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa bagi mengambil langkah dan tindakan sewajarnya. Kota Madinah juga masih ada bala tentera simpanan yang boleh dikerahkan pada bila-bila masa sahaja bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Manakala kumpulan yang masih beriman di tengah-tengah kumpulan murtad itu diarahkan mengintip
dan mengambil kesempatan yang sesuai bagi menyerang kumpulan penentangan itu untuk melumpuhkan kedudukan musuh. Dalam masa yang sama, ada orang-orang yang tak masih Islam lagi di kampung-kampung murtad ini menyembunyikan diri dan mengintip, jadi ejen untuk mengibat lumak pada tentera Islam. Kadang-kadang mereka melancarkan serangan gerila, serangan secara curi daripada bukit dan sebagainya, untuk melumpuhkan mereka murtad. Dan di Madinah masih ada tentera-tentera simpanan. Kalau ada perlu bantuan, tentera simpanan masih ada di Madinah. Terdapat mereka yang berjaya dipujuk kembali kepada Islam setelah nyata segala penipuan dan pembohongan pada pemimpin golongan murtad itu. Ada juga yang menyerah kalah, masuk Islam semula. Masuk Islam semula, menyesal di atas murtadnya. Dan apa yang menarik, mereka yang masuk Islam semula ni berperang sehingga mati syahid. Nak tebuh dosa murtad dia. Berperang dengan lebih gagah berani. Nak tebuh dosa murtad itu. Ini berlaku. Pasukan tentera yang telah berjaya menewaskan musuh diarahkan untuk meneruskan perjalanan supaya bergabung dan bersatu dengan pasukan terdekat yang masih menghadapi musuh yang lebih besar. Tentera yang sudah menang, pergi bantu yang belum menang lagi. Untuk tambah kekuatan. Bantu rakan-rakan yang lain. Natijahnya, pemberontakan golongan murtad berjaya dihapuskan dalam masa yang singkat dan penuh kebijaksanaan. Akhirnya mereka yang bersalah berjaya dikumpulkan agar bertaubat sebanyak-banyaknya. Ini termasuklah kejayaan menghapuskan mereka yang benar-benar menjadi musuh paling berbahaya daripada semua kabilah dan daerah. Musuh-musuh yang bahaya dapat dihapuskan atau ditundukkan. Wallahu a'lam.